Berita Al-Hijrah 9 Safar 27 September. Kedai runcit terbakar, 3 beradik dan nenek rentung. Kemasukan pelajar dari zon merah ditangguh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Fazidah Mustafa. 3 beradik perempuan bersama nenek mereka rentung dalam kebakaran sebuah kedai runcit di Kampung Dit, Debak, Sarawak. Awal pagi tadi, mangsa yang berusia 6, 10 dan 23 tahun ditemui berdekatan satu sama lain bersama nenek mereka yang berusia 60 tahun. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak berkata pihaknya dimaklumkan kejadian pada 2.47 minit pagi dan sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBB Betong dikerah ke lokasi kejadian. Setibanya di lokasi pada 3.41 minit pagi, kedai runcit setingkat itu didapati sudah musnah 100%. Terdahulu, kebakaran berkenaan berjaya dipadam penduduk kampung dan keempat-empat mangsa yang terperangkap gagal menyelamatkan diri. Anggota BBB Betong mengambil masa untuk tiba di lokasi disebabkan faktor lokasi dan jalan agak sempit selain tiada kemudahan talian telekomunikasi. Mayat mereka telah diserahkan kepada polis untuk tindakan selanjutnya. Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Negeri Sembilan akan menyiasat dakwaan berhubung kehadiran buaya di perairan Port Dickson seperti yang ditularkan dalam media sosial. Pengarahnya Wan Ahmad Wan Harun berkata, setakat ini pihaknya belum menerima sebarang aduan rasmi berhubung perkara tersebut. Wan Mat ketika dihubungi Sinar Harian berkata pihaknya terlebih dahulu akan meneliti rakaman video terbabit bagi memastikan kejadian tersebut benar-benar berlaku di perairan Port Dickson. Beliau menasihati pengunjung atau penduduk Port Dickson agar tidak panik dan segera melaporkan kepada perhilitan jika ternampak sesuatu yang mencurigakan di kawasan perairan Port Dickson. Video berdurasi 16 saat sebelum ini dikongsi pengguna Twitter tular dengan memaparkan seekor buaya di laut yang didakwa di Port Dickson. Pengguna Twitter tersebut dipercayai pekerja luar pesisir pantai dan video dimuat naik itu setakat ini diulang ciap sebanyak 4,892 kali dan mendapat tanda suka lebih 4,700. Semua institusi pengajian tinggi IPT disaran menangguhkan pendaftaran kemasukan pelajar baharu dan lama dari kawasan zon merah secara bersemuka di kampus masing-masing yang dijadualkan bermula Oktober ini. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Noraini Ahmad berkata, sementara menunggu keadaan pulih, proses pendaftaran dan pembelajaran bagi kumpulan pelajar terbabit boleh dibuat secara atas talian. Berdasarkan maklumat dari KKM, 5 daerah yang diisytihar sebagai zon merah ialah Tawau, Lahad Datu, Kunak dan Sempurna, manakala 1 daerah di Kedah iaitu Kota Star. Tambah Datuk Nuraini, pelajar terlibat boleh pulang ke kampus masing-masing mengikut prosedur operasi standard SOP sedia ada setelah keadaan kembali pulih. Bagi pelajar yang bukan dari kawasan zon merah, kemasukan ke IPT kekal mengikut kalender akademik IPT masing-masing. Sementara itu, KPT menegaskan bahawa semua IPT telah diarah untuk memastikan pelaksanaan aktiviti akademik di kampus mematuhi sepenuhnya SOP dan mengutamakan langkah-langkah keselamatan seperti memakai pelitup muka dan mengamalkan penjarakan fizikal. Masuk hari ketiga, PKPD bersasar berkuat kuasa di flat Tongkang Yard seberang Perak. Lokasi itu hari ini disanitasi selepas kesemua 247 penduduknya selesai menjalani ujian saringan. Proses sanitasi dilakukan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kedah bermula jam 10 pagi tadi. Operasi sanitasi ini membabitkan keseluruhan bangunan rumah bangsa berkenaan dengan kekuatan 11 anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Jalan Raja yang lengkap berpakaian PPE. Walaupun kita andaikan bahawa itu adalah hanya suspek, tapi kita pastikan kita punya type D dipakai sepenuhnya. Type D maksud dia adalah pakai dengan ada dia punya cover apron, glove dan juga kita punya face shield itu paling penting.
Penduduk di rumah pangsa itu masih dikuarantin selepas Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD secara bersasar tempoh dilanjutkan sehingga 7 Oktober ini berikutan penularan COVID-19 di kawasan itu. Setakat ini seramai 247 penghuni sudah disaring dan 9 daripadanya didapati positif COVID-19 dan membabitkan 5 rumah. Sebelum ini, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri memaklumkan penilaian risiko yang dijalankan Kementerian Kesihatan Malaysia mendapati masih terdapat lokasi berisiko tinggi bagi penularan COVID-19 di flat berkenaan. Sementara itu, PKPD secara pentadbiran di Zon Melor Aman Jaya Kedah yang dilanjutkan bermula 14 September 2020 akan ditamatkan hari ini sebagaimana yang telah dijadualkan. Penamatan ini dibuat selepas tiada penambahan kes baru positif COVID-19 direkodkan untuk tempoh 13 hari iaitu sejak 14 September 2020. Sebanyak 4,931 sampel telah diambil di Zon Melor dan bilangan kes positif COVID-19 kekal 13 kes seperti yang direkodkan pada 13 September 2020 yang lalu. Perintah Kawalan Pergerakan yang diperketatkan PKPD di penjara Tawau dan kuartus penjara Taman Ehsan Tawau Sabah dilanjutkan 14 hari bermula semalam sehingga 9 Oktober. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata kerajaan bersetuju melanjutkan PKPD di kawasan itu berdasarkan penilaian risiko terhadap penularan pandemik berkenaan. Katanya dalam tempoh itu, kadar kes baru di kawasan berkenaan adalah sebanyak 2 angka sehari dengan sebanyak 107 kes baru direkodkan 23 September lalu. Kes baru COVID-19 hari ini melonjak kepada 150 kes, peningkatan berbanding semalam yang merekodkan 111 kes. Daripada jumlah itu, 149 dari penularan tempatan, manakala 4 dari kes import. Sementara itu, 1 kematian baharu direkodkan hari ini dan menjadikan angka keseluruhan kematian meningkat kepada 134 orang. Setakat 27 September, jumlah kumulatif kes COVID-19 di negara ini mencecah 10,919 kes. Syarikat Pembekalan Air Johor Ranhill SAJ mencatatkan pengurangan pendapatan sebanyak 20% semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada Mac lalu. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Nur Ifwan Muhammad Nur berkata, pengurangan itu disebabkan oleh sektor industri termasuk kilang-kilang tidak beroperasi ketika itu. Situasi itu bagaimanapun kembali normal selepas banyak industri telah dibuka. Pada awal PKP dulu, dari segi pengurangan pendapatan tu agak ketara, antara 20% lebih kurang. Mungkin sebab tu masa PKP yang pertama tu banyak kilang-kilang semua tutup. Cuma akhir-akhir ini bila kilang pun dah kembali hampir normal, pengurangan tu dalam 5% lebih lah. Walau bagaimanapun pola penggunaan air itu kita tengok banyak bertukar daripada industri kepada domestik. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas perasmian Hari Kesihatan Ranhill SAJ di Johor Bahru. Seramai 2,241 kaki tangannya terlibat dalam program ini yang diadakan secara tahunan sejak 2018. Antara aktiviti yang dijalankan ialah larian virtual sejauh 25 km yang berlangsung selama sebulan, pemeriksaan kesihatan dan ceramah kesihatan. Sabah ubah balik, siapa Ketua Menteri baharu? Ketua Menteri Sabah yang baharu masih lagi menjadi tanda tanya. Istana Negeri Sabah hari ini menjadi tumpuan media sejak awal pagi lagi bagi mengetahui perkembangan. Antara yang kelihatan menghadap Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Juha Mahiruddin ialah Ahli Dewan Undangan Negeri N58 Lamak, Datuk Seri Bong Mohtar Radin dan Ahli DUN N12 Sulaman, Datuk Seri Haji Jinor.
Memetik bernama Datuk Seri Muhtar Radin berkata Tun Juhar memerlukan sedikit masa untuk membuat keputusan berhubung pelantikan Ketua Menteri yang baharu dan ia akan diumumkan secepat mungkin. Terdahulu, dua pemimpin gabungan rakyat Sabah iaitu Setiausaha Agung Parti Bersatu Sabah, Datuk Jahid Jahim dan Presiden Parti Solidariti Tanah Air Kusta, Datuk Dr. Jeffrey Kitingan turut kelihatan memasuki istana. Pertemuan bersama Tun Juhar diadakan selama sejam. Sebelum ini, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mencadangkan Ketua Badan Pimpinan Parti Pribumi Bersatu Sabah PBS sebagai Ketua Menteri Sabah yang baharu. Dalam keputusan rasmi yang diumumkan Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Abdul Ghani Saleh, Gabungan Rakyat Sabah GRS secara rasmi membentuk kerajaan negeri yang baharu di Sabah selepas memenangi 38 kerusi dalam pilihan raya negeri PRN semalam. GRS yang dianggotai Perikatan Nasional PN memenangi 17 kerusi, Barisan Nasional BN 14 kerusi dan Parti Bersatu Sabah PBS menawan 7 kerusi. Sementara itu, Parti Warisan Sabah memenangi 29 kerusi, manakala Parti Keadilan Rakyat PKR menang 2 kerusi. Seterusnya, Parti Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu UPKO hanya 1 kerusi. Calon bebas pula memenangi 3 kerusi. Berdasarkan maklumat SPR, peratusan keluar mengundi merekodkan 66.6% bersamaan 739,083 pengundi. Sementara itu, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin memberi jaminan semua aku janji yang dibuat sepanjang tempoh kempen akan ditunaikan segera. Sekali lagi saya memberikan komitmen yang bersungguh-sungguh bahawa kerajaan negeri yang akan dibentuk dengan seberapa segeranya nanti akan mendapat sokongan yang padu daripada kerajaan persekutuan yang saya pimpin sebagai Perdana Menteri. Dan apa yang telah pun saya nyatakan waktu saya berada di Sabah sepanjang waktu kempen itu, insya-Allah akan kita tunaikan dan kita laksanakan seberapa segeranya. Pentadbiran Sabah yang bertukar kerajaan melambangkan manifestasi rakyat Sabah yang mahu perubahan dilakukan secara drastik di negeri itu. Ada juga yang berpandangan bahawa negeri bawah bayu itu meletak sepenuh kepercayaan kepada Kerajaan Perikatan Nasional yang dipimpin Tan Sri Muhyiddin Yassin sehingga membawa kepada kemenangan Gabungan Rakyat Sabah GRS. Baik, untuk penjelasan lanjut, kita bersama penyelidik Pusat Kajian Demokrasi dan Pilihan Raya Universiti Melaya, Profesor Madya Dr. Azman Awangpawi. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Ya, apa khabar? Prof, kemenangan Gabungan Rakyat Sabah GRS mungkin sudah dijangka melihat kepada penilaian rakyat terhadap prestasi cemerlang Tan Sri Muhyiddin Yassin. Pandangan Prof sendiri, adakah ia jelas ia membuktikan keyakinan rakyat Sabah kepada Perikatan Nasional? Okey, keputusan kemenangan Gabungan Rakyat Sabah ini dalam pihak negeri ia membuktikan rakyat negeri Sabah mahukan agar yang pertama ialah dasar yang begitu jelas dalam konteks Kerajaan Perikatan Nasional yang kita lihat dalam konteks COVID-19 ini banyak dasar-dasar tentang ekonomi untuk kesejahteraan rakyat itu dilakukan oleh di peringkat Putrajaya. Bukan hendak menolak bantuan daripada Kerajaan Negeri Sabah misalnya. Kerajaan Negeri Sabah ada memberikan bantuan, namun dari segi keupayaan, dari segi sejumlah yang besar itu datangnya daripada Putrajaya. Jadi dengan dasar yang besar seperti moratorium yang membolehkan peminjam menangguhkan pembayaran 6 bulan, bayaran rumah, kereta, pembiayaan peribadi, itu memberikan rasa feeling good, rasa keselesaan kepada rakyat untuk mereka memfokuskan tentang COVID-19 itu sendiri. Jadi dengan pelbagai lagi dasar lain yang dibuat oleh Perikatan Nasional ini dalam konteks ekonomi yang serba tak menentu ini, jadi rakyat Sabah tidak ada pilihan kecuali mereka memilih Perikatan Nasional untuk memastikan segala bantuan yang diberikan turut memberikan impak kepada rakyat negeri Sabah. Jadi dengan suasana ini, maka majoriti rakyat Sabah memilih Perikatan Nasional itu ataupun Gabungan Rakyat Sabah itu menjadi pilihan utama mereka.
Dan Prof, ada juga pandangan tidak mustahil bahawa Datuk Seri Syafiee Afdal boleh merampas kembali jawatan itu. Sejauh mana ia boleh berlaku? Dalam politik tidak ada apa yang mustahil dan segalanya serba kemungkinan itu berlaku. Dalam konteks ini, memang kita lihat gabungan rakyat Sabah itu mendohiri dari segi pilihan politik. Namun kita tahu dalam situasi politik Sabah yang dilihat kurang menentu sejak kemerdekaan ini membolehkan proses apa yang dikatakan house trading itu berlaku. Maksudnya rundingan berlaku. Misalnya Syafiee Afdal boleh saja berunding dengan Parti Bersatu Sabah PBS untuk mengadakan untuk bersama warisan untuk membentuk kerajaan. Ini tidak mustahil. Tapi saya percaya apapun gabungan rakyat Sabah itu cuba bermufakat untuk memastikan perkara tersebut tidak berlaku dan mereka sekali lagi bekerjasama untuk memastikan memilih ketua menteri yang terbaik menurut pilihan mereka. Saya kira sekiranya mereka misalnya antara Bersatu dan UMNO ini boleh bekerjasama dalam isu pilihan raya negeri Sabah dari segi pemilihan calon, pemilihan kawasan, saya kira mereka juga boleh bermufakat dan bekerjasama dalam pemilihan ketua menteri dengan suasana yang harmoni, bijaksana dan penuh hikmah. Ya. Dan Prof, jika berlaku situasi lompat parti, sampai bila krisis politik Sabah akan berakhir? Okey. Melompat parti itu dalam konteks di Sabah adalah sesuatu yang stabil di negeri tersebut. Lompat parti juga berlaku bukan saja disebabkan oleh wakil rakyat itu mahukan kuasa, tapi juga dalam konteks sistem demokrasi di negara Malaysia dan juga negeri Sabah, biasanya wakil rakyat pembangkang itu mendapat pendudukan yang rendah berbanding pendudukan kerajaan. Ini menyebabkan penduduk di kawasan diwakili itu menjadi mangsa. Bermakna di kawasan pembangkang itu peruntukan yang rendah, maka sukar dibangunkan projek-projek pembangunan rakyat yang asas di kawasan pembangkang. Sedangkan di kawasan wakil pemerintah misalnya kita dapat lihat bahawa peruntukan yang diberikan tersebut sangat besar dan ini membolehkan penghijrahan ataupun lompat parti tersebut berlaku. Jadi dalam konteks tersebut lompat parti tidak dapat dielakkan. Namun perlu dilihat walaupun dari segi kebebasan berpersatuan, kebebasan berpolitik tidak ada masalah, tapi kita kena faham dari segi etika moral dan etika politiknya ia merupakan sesuatu yang agak rendah yang patut kita hindari dan perlu dibaiki peraturan-peraturan dalam sistem demokrasi itu supaya lompat parti itu tidak berlaku dengan cara yang mudah. Dan pandangan Prof, dari calon-calon Ketua Menteri Sabah yang dikemukakan, siapa yang dilihat lebih layak? Okey, saya kira masing-masing mempunyai kelayakan mereka tersendiri. Ada kekuatan, ada kelemahan tersendiri. Ya, antara Bung Mokhtar dan Haji G itu mempunyai kekuatan dan mempunyai kelemahan. Tidak ada yang sempurna sebagai sifat manusia biasa. Namun saya percaya terdapat juga kemungkinan berlakunya dark horse. Dark horse itu bermaksud ada calon lain yang kemungkinan yang kita tidak lihat atau terlepas pandang mungkin juga dijadikan sebagai calon alternatif untuk meredakan konflik di antara golongan UMNO dan PAS ini. Pertama di antara Haji G atau Bung, yang kedua ialah calon lain yang di luar radar politik kedua pihak. Ini terpulanglah saya lihat dalam konteks ini kita lihat kepulang kepada Tuan Yang Terhormat Negeri Sabah untuk memilih yang beliau rasa layak, beliau rasa terbaik dan beliau rasa mampu membawa negeri Sabah ke arah landasan yang lebih baik dan membangun dengan lebih cemerlang. Ya. Baik, terima kasih Prof atas pandangan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu tadi dia Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi, penyelidik Pusat Kajian Demokrasi dan Pilihan Raya Universiti Melaya. Baik, sudah 63 tahun negara mengecap kemerdekaan. Hargailah pengorbanan yang telah dilakukan oleh perwira negara. Menyumbanglah ke tabung pahlawan Angkatan Tentera Malaysia sekarang. Haziq, jumpa kau kat sekolah ya. Bye. Bu, bila ya nak balik? Halo, jaga ibu, jaga adik ya. Kerinduan itu kian dirasai bersama penantian yang meniti hari. Ayah, jangan risau. Alun jaga ibu. Alun jaga adik. Mereka adalah anak-anak perwira. Walau celik matanya tanah air sudah merdeka, namun mereka pasti mengerti dan menghargai sebuah pengorbanan yang suci dan murni. Mereka layak diberi penghormatan atas segala pengorbanan yang telah dilakukan. Bantulah mereka dengan menyumbang ke tabung pahlawan. Sumbangan boleh disalurkan ke akaun Maybank yang tertera di bawah. Kembali nanti, aurora hiasi langit. Alhamdulillah bertemu kembali. Tentera Laut Mesir didakwa melepaskan tembakan ke arah 3 nelayan warga Palestin. 2 daripadanya maut manakala seorang lagi cedera. Tiga beradik itu ditembak semalam ketika sedang menangkap ikan di perairan berhampiran selatan Bandar Rafah. Sehingga kini tidak dapat dipastikan sama ada ketiga-tiga nelayan tersebut telah memasuki perairan Mesir. 2 mangsa yang maut dibawa pulang ke Gaza hari ini untuk dikebumikan, manakala seorang mangsa yang cedera masih dirawat di hospital. Hamas dalam kenyataannya menentang keras tindakan itu yang disifatkan sebagai tindakan ganas terhadap individu yang sedang mencari rezeki untuk keluarga. Pihak berkuasa Mesir bagaimanapun masih belum memberi apa-apa respon atau kenyataan mengenai insiden ini. Arab Saudi merancang untuk menyambung kembali visa pelancong pada awal 2021. Menteri Pelancongannya, Ahmad Al-Khatib berkata ia diharap dapat merancangkan kembali industri pelancongan negara itu yang terjejas teruk akibat pandemik COVID-19. Menurut Khatib, sektor pelancongan dalam industri utama yang menjadi teras kepada usaha negara itu mengurangkan kebergantungan kepada minyak. Ia dijangka akan menyumbang sebanyak 10% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK negara itu pada 2030. Bagaimanapun sektor itu merudum susulan penularan COVID-19 yang memaksa negara itu menutup pintu masuk dan keluar pada Mac lalu. Sektor pelancongan dijangka menurun sebanyak 35 ke 45% penghujung tahun ini. Impak itu bagaimanapun dapat dikurangkan susulan pelancongan domestik yang semakin rancak. Setakat ini Arab Saudi mencatatkan 332,790 kes COVID-19 dengan 4,655 kematian. Ibarat pertunjukan cahaya di langit, itu keindahan fenomena aurora borealis yang menghiasi langit malam di Finland. Menariknya kali ini, fenomena menakjubkan itu dapat dilihat lebih lama daripada biasa. Fenomena yang turut dikenali sebagai Northern Light itu lazimnya berlaku setiap penghujung September di kawasan hemisfera utara. Cahaya kehijauan itu mula disaksikan sekitar jam 10.30 malam
pada Jumaat. Ia berterusan sehingga jam 2 pagi keesokan harinya. Setelah ia mula kelihatan akan berakhir, pengunjung dikejutkan apabila langit kembali bercahaya dengan lebih terang dengan warna putih, merah jambu dan ungu sepanjang 30 minit. Fenomena aurora borealis terjadi apabila partikel cahaya matahari memasuki medan magnetik di atmosfera bumi lalu menghasilkan cahaya warna-warni. Seekor paus diselamatkan daripada terkandas, menjadikannya antara 110 dari spesies yang terselamat di utara Australia. Sebelum ini, negara itu menyaksikan insiden paus terkandas yang terbesar di negara berkenaan dengan melibatkan 470 ekor. Paus yang ditemui hidup itu amat luar biasa dan ia dikembalikan semula ke laut. Lebih 100 penyelamat bekerja selama berhari-hari di perairan yang dingin itu bagi membuang bangkai paus yang tinggal. Lebih 300 bangkai bertebaran di kawasan seluas 10 km dan ia akan dihantar ke laut terbuka dalam tempoh beberapa hari lagi dengan menggunakan bot. Pihak berkuasa memberi amaran bahawa lebih banyak paus akan ditemui di kawasan itu dengan sebahagian haiwan kemungkinan akan terdampar untuk kali kedua. Punca haiwan itu terperangkap masih belum diketahui. Namun sebahagian pakar berpendapat ia mungkin tersasar daripada laluan selepas makan berdekatan pantai atau mengikut 1 atau 2 paus yang tersasar. Berasal dari keluarga asnaf, antara penguat semangat buat Muhammad Kashful Azim untuk mengubah nasib keluarga. Bantuan yang diterima menerusi Darul Kifayah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib juga menjadikan beliau tekad untuk muncul sebagai pelajar cemerlang. Kegigihannya berhasil apabila beliau menerima tajaan beasiswa untuk melanjutkan pelajaran di peringkat ijazah sarjana muda di University of Wisconsin-Madison, Amerika Syarikat. Muhammad Kashful Azim yang pernah menetap di Darul Kifayah iaitu asrama yang menetapkan anak-anak asnaf pada 2012 hingga 2013 membuktikan bahawa kemiskinan bukan penghalang untuk berjaya. Kejayaan demi kejayaan dikecapi Kashful Azim dan kemuncaknya apabila beliau memperoleh 9A dalam Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Kena belajar elok-elok, lepas tu cuba keluar daripada zon selesa dengan berserah pada Tuhan. Tak ada spesifik, tapi just make sure yang benda-benda wajib kena buat dengan baca Quran tu. Anak kedua kelahiran Kuala Lumpur ini bercita-cita untuk menjadi ahli saintis selepas menamatkan pengajian. Sementara itu, pengerusi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib, Datuk Seri Said Hussein Al-Habsyi berkata, pihaknya memandang serius terhadap kebajikan anak-anak asnaf, khususnya berhubung akses atau kemudahan asnaf-asnaf untuk mendapatkan pendidikan sewajarnya. Asrama Darul Kifayah antara inisiatif Mawib bagi meringankan beban asnaf. Kita pilih mereka ini untuk mendapat tempat yang bersesuaian untuk mereka, satu kondusif environment lah untuk mereka belajar, dan diberi wang pocket money satu hari daripada RM3 naik ke RM4. Kemudian ditanggungkan semua hostel dan sebagainya dan transport untuk pergi ke sekolah balik. Yang ini fasilitis ni, kemudahan ini diberi kepada mereka, dan kita insya-Allah dapat mendidik mereka, dapat mereka memberikan pulangan iaitu dengan kedudukan akademik dia yang berjaya. Muhammad Kashful Azim menerima tokoh anugerah khas pada Majlis Anugerah Anakku Cemerlang Darul Kifayah 2020. Sekian berita Al-Hijrah. Terima kasih kerana menonton. Saya Fazida Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.